Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita melangsungkan majlis ilmu pada hari ini, dan kemudian kita mendirikan ibadah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan dan kesihatan kepada kita semua supaya dapat kita mendirikan ibadah dan seterusnya tergolong daripada galangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis pada muqaddimah sebelum kita mulakan kuliah pada malam ini. An Ummu Salamah qalat istayqaza an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faqala subhanallah ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Daripada seorang isteri daripada kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Salamah. Katanya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, giliran Nabi tidur di rumah Ummu Salamah. Ada satu malam Ummu Salamah kata istaiqazan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari pada sepertiga malam Nabi dalam keadaan istaiqazan Nabi, maksudnya dalam keadaan bangun dalam keadaan terkejut. Kalau kita tengah tidur tu tuan-tuan, mimpi buruk, tiba-tiba bangun, kita tu bangun dalam keadaan istaiqaza, maksudnya bangun dalam keadaan yang terkejut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tu dia bangun dalam keadaan terkejut, dzata lailah. Kata Ummu Salamah, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan terkejut itu, maka Nabi cepat-cepat mengucapkan perkataan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Madza anzala lailatan minal fitan. Nabi kata kepada Ummu Salamah, wahai isteriku, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak turunkan masa akan datang ni, sehingga kan memberi mimpi kepada aku ni tentang fitnah-fitnah yang akan datang pada umat akhir zaman. Fitan. Wa madza futiha minal khazain. Nabi kata, dan apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan buka satu pintu perbendaharaan ataupun pintu kekayaan yang Allah nak buka kepada umat dia pada akhir zaman nanti. Aiqizu sawahibatil hujur. Kata Ummu Salamah, wahai isteriku, tolong sekejap kamu pergi ke rumah isteri-isteriku yang lain dan kamu kejutkan mereka ini. Hujur ni maksudnya bangkit, itu dalam keadaan bangkit mendirikan ibadah. Farubba kasiyatin fid dunya. Berapa ramai, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ummu Salamah, farubba kasiyatin minad dunya. Berapa ramai manusia yang berpakaian mewah di atas dunia, ariyatin fil akhirah, tapi pada hari akhirat kelak dia tidak ada langsung pun pakaian yang nak dipakaikan pada hari akhirat nanti.
dalam sebenarnya tuan-tuan, kalau kita perhatikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pada hadis ini. Apa makna farubba kasiyatin fid dunya? Berapa ramai manusia yang boleh berpakaian mewah ataupun kaya raya pada hari ini, tetapi ariyatin fil akhirah, tapi di hari akhirat kelak dia dalam keadaan auratnya terbuka ataupun tidak ada langsung pakaian. Makna Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang tidak mementingkan ibadahnya sehinggalah dia sangka bahawasanya ibadah tersebut tidak berguna dalam kehidupan, dan dia sangka harta yang dia punya ini memberikan berkekalan di dalam kehidupan dia. Tuan-tuan tengok, dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, subhanallah madza anzala lailatan minal fitan. Apa yang Allah Taala nak turunkan fitnah yang akan datang kepada umatku. Para ulama bersependapat maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini fitan, makna fitnah ini fitnah akhir zaman. Kalau dulu di zaman kafir Quraisy, kita lihat bagaimana sirah menceritakan orang kafir musyrikin Mekah mereka menyeksa orang Islam. Maka fitnah pada akhir zaman hari ini kita lihat orang Islam sendiri yang sanggup membunuh orang Islam sendiri ataupun memperdajalkan orang Islam sendiri. Nah, kita tengok di media sosial sendiri betapa ramainya orang Islam sama-sama orang Islam, perbalahan yang mencetuskan sehingga kan rasa saling benci membenci, yang saling buka aib masing-masing. Nah, padahal perbalahan tersebut perselisihan pendapat. Ulama ini kata ni, aku nak pakai yang ini. Ulama ni kata ni, aku nak pakai yang ini. Dan akhir sekali muncul juga budaya kufur mengkufur. Dia ni kafir, dia ni terlari daripada landasan agama. Nah, ini yang dimaksudkan yang Nabi SAW dah pun bermimpi 1400 tahun dahulu, tuan-tuan. Nah, fitnah akhir zaman ini. Orang dengan kaya, dia terfitnah dengan jatuh fitnah dia dengan kekayaan dia. Orang yang berilmu, dia jatuhnya dia dalam diri dia, dia rasa ilmu dia hebat, sehingga kan dia kata orang lain tak hebat. Nah, itu yang sangat-sangat mendalam hadis yang kita bacakan pada muqaddimahnya. Nah, dan apa yang maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu wa madza futiha minal khazain, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak bukakan satu kekayaan kepada manusia ni. Maksudnya ialah bagaimana manusia ni yang kaya tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu tahun 2013 ketika peristiwa Raba'ah, peristiwa yang mana kebangkitan pergolakan di bumi Mesir, tentera mereka telah menutup lubang terowong yang menjadi saluran utama untuk mereka menghantar bekalan makanan ke Syria. Nah, daripada Mesir ke Palestin, sampai ke tahap macam itu sekali, tuan-tuan. Kita tengok bagaimana pergolakan ini berlaku di antara siapa? Umat Islam sendiri. Nah, yang menyebabkan dia maksudnya tepatlah hadis itu dengan kejadian-kejadian di akhir zaman. Itu hadis yang pertama. Baik, yang kedua, an Alqamah qala sa'altu ummul mu'minin Aisyah qala qultu ya ummul mu'minin kaifa kana 'amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqamah ni satu hari dia jumpa dengan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Lalu Alqamah kata kepada Aisyah, wahai Aisyah ummul mu'minin, kaifa kana 'amala Rasulullah? Aku duduk tengok engkau ni terlalu rapat, ataupun engkau ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, 24 jam bersama dengan dia, banyak masa-masa bersama dengan dia. Aku nak tanya kamulah ya Aisyah, bagaimanakah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia berada di rumah? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam? Ada tak Aisyah apa-apa amalan yang dikhususkan pada hari-hari tertentu? Nah, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ke tang mana ke ataupun macam-macam lah. Ada tak pengkhususan amalan tersebut?
ataupun kita boleh tafsirkan, adakah Nabi SAW ni melaksanakan ibadah bermusim? Kalau kita bulan puasa, bulan Ramadan ni nak sampai nanti ni tuan-tuan, kita boleh tengok pertukaran, transformasi diri kita. Sebelum ni tak pernah solat tarawih, dia mula rajin solat tarawih. Tapi selesai solat tarawih bulan Ramadan habis, dalam tarawih tersebut dia buat pula witir. Tapi selepas daripada musim Ramadan habis, masuk musim-musim bulan Syawal, bulan-bulan tertentu yang lain, dia berhenti dah buat amalan macam tu. Jadi maksud pertanyaan Al-Qamah tadi lebih kurang macam tu. Adakah Nabi SAW ni bersifat macam tu? Kata Aisyah, qalat la, tidak. Kana amaluhu dimatan wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila Aisyah ditanya soalan oleh Al-Qamah tadi tentang betul adakah apa amalan-amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat itu kerana perkhususan ataupun buat itu semata-mata masuk bulan Ramadan Nabi nak ibadah lebih, masuk bulan lain Nabi nak kurang ibadah. Adakah Nabi sifat dia macam tu, wahai Aisyah? Kata Aisyah, tidak. Kana amalahu dimatan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ibadahnya ini secara konsisten. Dimatan, dia konsisten. Bukan kata jenis macam orang-orang kita ni tuan-tuan, dia ikut bulan. Dia ikut bulan nak ibadah lebih ke. Nah, wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Nah, kalau kamu dapat ketahui ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nescaya aku yakin bahawasanya kamu pun sebenarnya mampu melakukan ibadah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nak ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni walaupun dia manusia seperti kita, tapi dia bukan orang yang terlampau taksub kepada sesuatu amalan sehingga kan dia tidak hilang, dia hilang rasa konsisten dalam ibadahnya. Itu kita kena faham. Nah, kadang-kadang kita ni jenis nak buat amalan terlajar over lebih. Perubahan dalam diri kita ni, contoh kata dia nak solat itu berjemaah 5 waktu datang ke surau. Dia ni daripada zaman jahiliah ni, zaman jahat nakal. Tapi satu hari nanti tuan-tuan dia akan timbul rasa dah letih dah. Duk ulang alik tiap-tiap hari, duk paksa diri dia sehingga kan dia buat amalan itu tidak sesuai dengan jiwanya. Nah, dan akhirnya mencetuslah satu rasa dalam diri dia, putus asa untuk melaksanakan ibadah. Kenapa ibadah ini meletihkan dia? Sebenarnya dari sudut manajemen ataupun pengurusan dia dalam beribadah itu tidak tepat. Maka sebab itulah timbul rasa-rasa yang menyebabkan letih dalam ibadah. Nah, kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang ada 3 orang yang datang kepada rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tu tanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama tajuk macam ni juga. Nah, seorang tu kata aku nak berpuasa sepanjang hari. Nah, seorang tu kata aku nak ibadah sepanjang malam. Seorang tu kata aku nak tak nak berkahwin. Nah, tak nak berkahwin sehingga bila-bila. Kenapa dia kata? Dia ingatkan bahawasanya amalan-amalan yang dia nak buat tu yang menyebabkan dia rasa selesa dengan amalan tersebut. Dia kata lengkaplah iman aku sebenarnya. Padahal tidak. Nabi SAW pun manusia biasa. Ada waktu Nabi tidak berpuasa, ada waktu Nabi berpuasa. Nah, faman ya'mal bisunnati falaysa minni, faman la ya'mal bisunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan kalangan aku. Maka kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut macam tu. Nah, sebab itulah kita kena dalam keadaan kita ni duduk dalam buat amalan ini, ada satu doa Nabi ajar kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, imam selalu baca. Itu kalau kita baca seorang. Kalau kita jadi imam, Allahumma a'inna, tukarkan a'inni. A'inni itu maksudnya diri aku seorang. A'inna kami semua. Maka kita setiap kali dalam berdoa itu tukar a'inna walaupun sembahyang seseorang. Sebab apa? Mendoakan dalam keadaan kita minta kepada Allah untuk doa diri kita, maka kita doa untuk orang lain juga. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku dalam ala zikrika, mengingati kamu, wa syukrika, dalam bersyukur kepada kamu. Nah, wa husni ibadati. Nah, tolong ya Allah perelokkan amalan ibadah aku. Nah, penting doa-doa macam ni tuan-tuan. Nah, kadang-kadang terlepas doa-doa macam ni sangat-sangat rugilah. Kenapa? Kerana doa-doa ini doa yang memberikan manfaat yang cukup besar daripada kita terus lalai dalam melaksanakan ibadah kita. Baik, dalam hadis yang terakhir, pada baca hadis hari ini, jumpa hadis menarik sebenarnya tadi tuan-tuan. Pernah baca, cumanya jaranglah menyampaikan hadis begini bila jumpa. Kadang-kadang kita jumpa dengan kawan-kawan member satu pejabat, kita tak pergi baca Mat Anas bin Malik, kita kata tak. Nah, kalau kita jumpa kawan pejabat ni apa tuan-tuan, kita bincang pasal cycling, kita bincang pasal aktiviti-aktiviti kebanyakannya. Jadi jumpa dengan waktu-waktu kuliah agama ni, alhamdulillah kita boleh bawa hadis-hadis yang menarik. Dan hadis yang terakhir sebelum kita masuk tafsir Nurul Ihsan ni tuan-tuan, Anas bin Malik. Siapakah Anas bin Malik ini? Ceritanya Anas bin Malik ini daripada kalangan Ansar, mereka yang berada di Madinah. Ibunya pada waktu kecil pernah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dia jumpa Nabi, kata, "Ya Rasulullah, aku ada anak lelaki seorang namanya Anas, umur 9 tahun masa tu. Bolehkah engkau ambil dia untuk jadi khadam dia ke apa semua?" Nah, ibu dia sendiri yang tawarkan anak dia ni supaya jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila jadi khadam orang kanan Nabi ni, banyak benda-benda yang dia tahu. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis. Banyak riwayat-riwayat daripada Anas bin Malik. Baik. Katanya, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika mana hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Makkah menuju ke kota Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, maka Nabi, kita pun tahu bagaimana sirah itu. Nabi disambut dengan nasyid tala'al badru alaina. Nah, telah datang badru, bulan purnama lah, bulan yang cukup-cukup bercahaya kepada kita semua. Nah, ketika mana hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, aku ingat lagi, kata Anas bin Malik. Nah, adha'a minha kullu syai'. Ketika hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke bumi Madinah itu, sebelumnya aku nampak situasi cuaca ataupun keadaan di bumi Madinah ni biasa-biasa. Tiba-tiba Nabi SAW masuk ke bumi Madinah dalam keadaan adha'a, alif, dha, alif, hamzah. Nah, maksudnya apa? Bumi Madinah itu bila datang ketibaan Nabi SAW dalam keadaan bercahaya. Nah, sebab itu ada orang nama Diyauddin. Nah, maksud diya itu daripada cahaya juga, cahaya agama, Diyauddin. Diya adha'a minha kullu syai'. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, aku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di bumi Madinah, aku dapati bahawasanya bumi Madinah itu dalam keadaan yang cukup-cukup bercahaya. Nah, kita tengok YouTube tuan-tuan, ada satu kali itu orang viral satu video. Bila dengar muazzin daripada Masjid Nabawi itu melaungkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam video itu nampak cahaya tu macam tiba-tiba bertukar. Wallahu a'lam betul ke tidak tu kan. Nah, tapi nak maksudnya bercahaya yang cukup-cukup bercahaya kawasan bumi Madinah itu. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi azlama minha kullu syai'. Ketika mana Anas kata, ketika mana aku dapati hari yang Nabi SAW wafat di bumi Madinah ini, dalam keadaan yang mana azlama minha kullu syai', cahaya yang aku bandingkan sebelum datangnya Nabi dengan selepas datangnya Nabi, aku dapati bumi Madinah ini kurang dah cahaya sedikit. Nah, nak kata ni orang yang mulia di dunia ni, Nabi SAW. Wa ma nafatna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidiyah hatta ankarna qulubuna. Hadis sahih Imam Ibnu Majah. Ketika mana aku dan sahabat yang lain menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke liang lahat, lalu di gumpalan tanah tersebut,
maka tidak sempat kami mencuci tangan lagi. Maka kata Anas bin Malik, angkarna qulubana, tak sempat lagi cuci tangan, dah rasa rindu gila-gila dah. Ni tuan-tuan. Nah, sampai ke tahap macam tu, mereka punya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang claim dia kata dia cinta Nabi, tapi bila ada majlis maulid mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata pula, orang dulu tak buat, apa saya kamu buat? Nah, marah pula orang yang menganjurkan majlis-majlis ilmu seperti begitu. Nah, memang orang dulu tak buat, tapi kita tengok apakah intipati pada majlis tersebut. Adakah kita menyembah berhala pada majlis tersebut sambil mengingati Nabi kita sembah berhala? Tidak. Nah, itu bahayanya mereka-mereka yang cuba untuk menukarkan hukum pada asalnya itu bukan haram, tapi dia punya larangan itu sehingga katanya haram itu semua. Ini bahaya. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hadis ini walaupun ianya tidak bersangkut paut, tetapi kadang-kadang kita baca hadis, kita hayati kehidupan, kita dapati bahawasanya mereka punya kehidupan itu sangat-sangat berbeza dengan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang mukadimah lepas setengah dah. Pada pertemuan kita bulan yang lalu kita bincang tentang surah An-Nahl pada tafsir Nurul Ihsan ini. Saya flashback sikit lah. Bagaimana situasi ketika pendatang-pendatang ataupun mereka-mereka daripada tanah bumi lain datang ke kota Mekah. Mereka tanya kepada pembesar Quraisy, kerana yang kontrol ekonomi ketika waktu di bumi Mekah waktu tu adalah pembesar-pembesar Quraisy. Nah, jadi mereka ni datang kepada pembesar Quraisy, mereka tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat Quran kata wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Mereka kata, kami di kampung kami tu dah bising dah sebenarnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami datang ke sini ni jaranglah nak jumpa tu, kami nak tanya kamu lah. Dia tanya pembesar Quraisy, macam mana dengan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Allah Taala turunkan kepada Nabi tu sampai dia terkenal dengan sifat-sifat baik dia? Nah, maka jawapan daripada pembesar Quraisy ni apa tuan-tuan? Dia kata kepada pendatang tersebut, dia kata, madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Jangan percaya. Nah, Muhammad tu gila sebenarnya. Dia kata macam tu tuan-tuan. Nah, orang kalau datang kepada kita tanya tentang peribadi seseorang yang lain, tanya sifat dia, tanya pula dengan amalan-amalan dia, kita tidak ada hak langsung sebenarnya untuk memburuk-burukkan orang tersebut, melainkan pada situasi untuk mengemukakan bukti. Nah, hakim mahkamah panggil kau, tanya kau apa semua, kau nak selesaikan isu kau, itu tak apalah, kita nak cerita secara detail. Tapi kalau kita jenis suka memburuk-burukkan orang tu, itu bahaya kepada hati kita. Kenapa? Ini Allah Subhanahu wa taala dah sebut tentang sifat-sifat musyrikin Mekah ini. Bila datangnya pendatang yang lain bertanya tu, dalam keadaan pertanyaan tersebut nak tahu sebenarnya siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kata asatirul awwalin. Itu hanyalah kalam-kalam majnun, orang gila, jangan nak ambil tahu. Nah, apatah lagi kalau kita ni ada sifat macam tu, itu bahaya kepada kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana mereka ni sanggup cerita macam tu. Kerana perbuatan itu liyahmilu auzarahum kamilah, mereka akan bertanggungjawab dengan kata-kata mereka. Sehingga kan mereka memburukkan tu siapa? Yang burukkan tu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama-sama kita memburukkan pun dah masuk dosa besar. Dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tu golong daripada kalangan-kalangan dosa-dosa besar, menyebarkan hasutan benci kepada orang, apatah lagi menghasut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ni yang gila. Maka Allah kata manusia jenis macam ni dia akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat kelak. Semua kamilah tentang apa yang dia lakukan pada hari akhirat kelak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala suruh pula pada ayat seterusnya,
suruh tengok bagaimana yang telah terjadi kepada mereka-mereka yang sombong, yang tidak percaya kepada nabi-nabi diutuskan pada zaman mereka. Allah Ta'ala ambil satu contoh, kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Kan kita cerita dah sebelum ni kan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala binasakan Namrud ini. Kita cerita bahawasanya Namrud berjaya membina satu teknologi di zamannya itu cukup hebat. Nak bandingkan dengan teknologi di zaman kita ni, mereka lebih terkedepan waktu itulah. Nah, apa yang dibina oleh Namrud? Saraha, iaitu satu menara yang tingginya 5,000 hasta. Nah, 5,000 hasta tingginya. Nah, dan kemudian bila orang tanya kepada Namrud, Nabi Ibrahim tanya kepada Namrud, apakah tujuan kamu membina Sarah tersebut? Katanya, tidak lain dan tidak bukan supaya aku boleh naik ke atas awan sana, aku boleh berperang dengan malaikat-malaikat agama kamu. Percakapan yang menyebabkan kufur sampai ke tahap macam tu. Nah, Namrud ni akhirnya Allah Ta'ala binasakan orang yang bercakap dengan cakap-cakap macam tu. Diceritakan bahawasanya mereka dibinasakan dalam keadaan serangan nyamuk yang cukup banyak. Nah, Allah Ta'ala hantar tentera yang kecil sahaja berjaya membunuh tentera Namrud ini. Dan Namrud, ada riwayat menceritakan, dibunuh dengan seekor nyamuk sahaja. Dan dijatuhkan, dirobohkan Sarah tersebut dengan angin kencang. Nah, sebab tu kita jangan bangga sangatlah dengan KLCC kita tu. Kita bangga dengan KLCC kita tu. Tak ada zaman sekarang dah tak ada orang bangga dengan KLCC ni. Nah, maka Allah Ta'ala cerita detail juga tuan-tuan, minal qawa'id, fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Allah Ta'ala cerita yang dia punya menara itu dibina dalam keadaan yang kukuh sebenarnya. Bagi dia kata dia kukuh. Qawa'id, yang maksudnya dalam keadaan foundation ataupun dia punya tapak itu pun memang kukuh. Nah, angin biasa datang takkan terbalik. Tapi kerana Allah Ta'ala marah kepada Namrud ini, yang sanggup menunjukkan kesombongannya itu, tidak menerima Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala binasakan dengan sebinasa-binasanya. Nah, fadammarnahu tadmira. Dammara dengan kebinasaan yang cukup-cukup flattened, dipanggil cukup-cukup yang padang jarak, padang terkukur lah kalau jadi. Nah, maka Allah Ta'ala cerita lagi pada ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa yaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim. Dan lagi berkata Allah Ta'ala bagi segala kafir-kafir atas lidah malaikat, yang mana syarik-syarik, maksud syarik-syarik ini, manakah sekutu yang kamu katakan dahulu yang boleh memberikan manfaat kepada kamu? Kamu klaim dahulu bila ajaran agama Islam Nabi SAW dakwah kepada kamu, maka dia kata, ajaran kamu itu tak benar. Kami hanya ikut, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Muka surat 26 tak silap. Nah, bila Nabi SAW ajak mereka supaya ikut jalan yang benar, ikut agama Islam, berhentilah kamu menyembah berhala, maka dia kata, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kami ni memang kami takkan ikutlah kamu ya Muhammad, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami akan ikut ajaran nenek moyang kami. Nah, sampai ke tahap macam tu, dia mempertahankan ajaran nenek moyangnya. Maka mereka itu yang tidak mengikut Nabi SAW, mereka mati dalam keadaan mati yang hina, dan dibangkitkan pada hari akhirat kelak. Kata ayat Quran ini, wa yaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim. Mana berhala yang kamu kata memberikan manfaat kepada kamu? Nah, maka mana syarik-syarik aku yang ada kamu bersalah-salahan dengan orang mukmin pada mereka itu, sekira kamu sembah asnam, tiada sembah Allah. Asnam ini maksudnya berhala, dan orang mukmin sembah Allah
tiada sembah asnam. Nah, malaikat itu kata kepada golongan-golongan ini, mana berhala-berhala yang kamu sembah dulu. Nah, dan kamu pula dulu di dunia dulu kamu marah pula ataupun kamu mengatakan Nabi SAW ini sesat, gila. Nah, sambungan pada ayat yang minggu lepas lah ni. Nah, dia kata yang Nabi SAW ni sesat, gila. Apa ajaran agama pun tak tahu datang dari mana. Nah, matinya orang yang macam tu dibangkitkan pada hari akhirat kelak. Malaikat pula tanya dia, nah, mana berhala yang kamu katakan memberi manfaat kepada kamu? Qala alladhina utul ilma, telah berkata oleh segala mereka itu yang diberi ilmu daripada anbiya dan mukmin pada hari kiamat, innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin, bahawasa kehinaan hari ini dan kejahatan itu atas segala orang-orang kafir. Nah, waktu dipertanyakan, malaikat tu tanya mereka, mana aina syurakai, berhala-berhala yang memberikan manfaat yang kamu kata atas dunia dulu. Maka orang yang berilmu, orang yang soleh waktu tersebut, dia kata apa kepada mereka itu? Qala alladhina utul ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Hinanya kamu pada hari ini kerana kejahatan yang kamu buat dulu di dunia, kamu sangkakan berhala itu memberikan manfaat. Orang mukmin yang bersuara waktu tersebut, tuan-tuan. Nah, pada hari ini orang tak datang tegur kita ke, nah, dengan apa-apa kesalahan yang melanggar hukum agama ke, dia boleh lawan balik. Tapi bila situasi ini berlaku pada hari akhirat kelak, maka orang mukmin yang tambah lagi percakapan malaikat ketika ditanya mereka itu tentang berhala mereka. Ni tuan-tuan, sampai ke tahap macam tu. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala masuk isyarat. Sekejap pula. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Segala mereka yang memati akan mereka itu oleh malaikatul maut Israel, hal zalim mereka itu. Nah, golongan ini telah dimatikan oleh malaikat pada kehidupan mereka itu. Tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Dalam keadaan kematian mereka itu, dalam keadaan mereka sedang melakukan kemungkaran yang dahsyat sehingga mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita ni sekarang alhamdulillah kita dah terselamat daripada syirik tersebut. Ada lagi batang semayang balik sembah berhala? Tak ada lah, tuan-tuan. Nah, cuma yang dimaksudkan di sini oleh para ulama, tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, ialah golongan yang mati dalam keadaan melakukan dosa, mati di atas perempuan jalang, mati ketika mana berjudi, mati dalam keadaan yang cukup-cukup dosa besar, kabair. Nah, mati dalam keadaan makan anak yatim. Nah, mati dalam keadaan memandu ke tempat maksiat. Macam-macam cara kematian tersebut. Yang mana kematian itu yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ialah mati zalimi anfusihim. Mereka sedang mati dalam keadaan yang telah mereka zalim diri mereka sendiri. Nah, akan diri mereka itu dengan tinggal beriman yang boleh lepas daripada azab Allah. Fa'alqaus salam, maka melontar mereka itu akan menurut ketika hendak mati. Nah, bila Allah Subhanahu wa taala dah sampai dah tahap dia ni nak mati tu, dah banyak dah yang Allah lepaskan dia daripada musibah yang besar. Seperti mana Firaun sendiri yang kita tahu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala selamatkan dia. Banyak dah siri-siri yang telah diceritakan itu. Ada beberapa tempat yang Allah Ta'ala sengaja selamatkan Firaun. Dia tak kena, tapi orang pengikut dia kena. Nah, dan akhir sekali tak tahan sangatlah dengan Firaun ni. Memang orang ni jenis orang yang memang takkan dengar perintah Allah Subhanahu wa taala, takkan dengar apa yang Nabi Musa bawa. Maka Allah takdirkan dia mati itu dalam keadaan yang cukup hina. Ni maksudnya. Nah, fa'atba'ahum wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Allah Ta'ala ketika mana Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan juga pengikut dia ini, hatta idza adrakahul gharaq,
ketika mana nyawa sudah sampai di tenggorokan. Nah, Fir'aun sendiri mana? Lalu dia kata apa? Qala hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Berpuluh tahun Allah Ta'ala bagi nyawa dekat dia supaya suruh dia mengucapkan kalimah ini, dia tidak mengucapkan. Tapi ketika mana nyawa sudah berada di tenggorokan, barulah dia nak kata la ilaha illallah. Nah, dia nak kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Waktu tu tidak ada guna. Nah, sampai ke tahap macam tu. Baik. Maka mati yang dimaksudkan di sini mati dalam keadaan yang cukup hina. Fa'alqaw salam, ketika mana mereka itu nak dicabut nyawa, maka dia ni dalam keadaan yang cukup surrender lah, cukup berserah diri. Nah, nak tak nak dia dah nampak dah pada pandangan matanya itu ada malakul maut, malaikat maut datang untuk cabut nyawa dia. Maka hilang habis segala ego dan juga sombong dia. Nah, hilang habis. Kenapa? Mati dia itu adalah first experience. Kalau kata bawa kereta boleh banyak experience, baru hebat bawa kereta. Tapi mati ni tak ada dah second experience, pengalaman kedua tak ada dah. Sekali je mati. Nah, hal kata mereka itu ma kunna na'malu min su', tiada ada lagi kami berbuat kerja maksiat kufur. Maka kata malaikat, bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Dalam keadaan dia tidak ada ego dan juga sombong, ketika mana malakul maut datang kepada dia, dia boleh jawab ma kunna na'malu min su'. Aku tak, sebelum kau nak tarik nyawa aku ni, aku sebenarnya aku tak buat benda ni. Dia cuba untuk kata kepada malaikat, kata macam tu. Dia kata aku ni bukan aku buat judi ni. Nah, ketika mana malaikat nak tarik dia, dia tengah sembah berhala ke, main judi ke, dia kata ma kunna na'malu min su'. Aku tak buat ni, kawan-kawan aku je buat, aku tak buat. Nah, kenapa? Kerana dia nak katakan dia tak buat lah. Maka dia kata nak tarik nyawa aku ni, tarik elok-elok, jangan tarik macam mana kawan-kawan aku yang lain. Sedangkan dia buat. Kata malaikat ketika itu, bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sebenar kamu kerja jahat, bahawasanya Allah Ta'ala amat ketahui dengan barang yang ada kamu kerja daripada kufur maksiat, maka membalas ia akan kamu. Nah ni. Nah, bila dia kata dia cuba untuk pertahankan diri dia, dia cuba untuk kata dia tak buat pun benda tu. Lalu malaikat kata, bala, tidak, innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sebelum kamu kata macam tu, Allah Ta'ala dah tahu dah bahawasanya kamu mengerjakan keburukan maksiat seperti ini. Kamu dah buat dah, kamu dah ambil rasuah dah. Nah, kamu dah berjudi dah. Nah, kamu sudah pun melanggar agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh lagi kamu nak kata yang kamu tak buat? Kalau kamu kata dekat manusia, mungkin manusia akan percaya. Tapi bila kamu kata kepada malaikat maut yang datang nak cabut nyawa ni, minta maaf. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala dah tahu dah sebelum nak ambil nyawa kamu ini, Allah Ta'ala dah tahu dah apa kerja kamu buat. Ni tuan-tuan. Maka golongan-golongan ini, ayat ini ditujukan kepada golongan-golongan yang mereka yang bermaksiat banyak-banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, cerita tentang mati ini tidak ada seorang langsung yang boleh menceritakan. Hebat mana pun dia cerita, tidak sampai dengan tahap dan situasi pada kejadian yang dirasai. Itu tuan-tuan. Nah, walaupun kita dengar cerita Fir'aun macam mana, kita dengar dalam Quran cerita macam mana, kita dengar sendiri hadis-hadis Nabi yang menceritakan bagaimana keadaan jenazah yang mati itu dalam keadaan, kita pernah baca hadis tu di sini. Yang mana dia menyumpah-sumpah seranah. Dia sumpah kepada orang yang menguruskan mayat dia ni supaya buat suslu, jangan kasar-kasar dengan aku. Nah, bagi orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ada juga di antara jenazah orang mukmin ketika mana dibawa di atas keranda, maka dia suruh pula orang-orang di sekeliling dia yang memegang, kalau anak dia yang bawa, dia suruh pula anak dia, abang cepat sikit bawa, ayah tak sabar nak masuk ke dalam kubur, raudatum mir riyadil jannah.
Tuan-tuan, kita dengar tak tuan-tuan waktu kita bawa tu? Tak dengar tuan-tuan. Kalau kita dengar macam mana tuan-tuan? Kita lempar keranda tu. Kita tak dengar. Tetapi ini hadis yang ceritakan bagaimana situasi tersebut ianya tidak sama dengan yang kita faham pada hari ini, melainkan kita akan rasa satu hari nanti. Ni tuan-tuan. Cerita-cerita tentang hadis-hadis berkaitan dengan mayat-mayat. Nah, apatah lagi yang mati dalam keadaan ayat yang kita baca pada malam ini tuan-tuan. Mati dalam keadaan yang cukup-cukup jahat. Buat perkara tu dosa besar. Sehingga kan mati itu dalam keadaan berjudi, minum arak, rasuah, main perempuan. Dalam keadaan yang cukup-cukup sadis kejadian kematian tersebut, maka sangat-sangat mengerikan. Terjadi tak situasi macam tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata terjadi. Cuma kita tidak dibukakan hijab, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya orang yang boleh mendengar perbualan jenazah dengan orang di sekeliling itu adalah binatang-binatang sahaja tuan-tuan. Binatang boleh mendengar. Itu nak katanya manusia ni hina pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mempunyai akal tidak menggunakan akal tersebut kepada kebaikan. Kenapa? Manusia itu bila diberikan akal dia boleh membezakan manakah kebaikan, mana keburukan. Allah Ta'ala dah lebihkan dia daripada binatang dah. Tapi dalam pada masa yang sama masih memilih keburukan. Ada lagi manusia yang Allah bagi akal kepada dia, dia memilih makan pada setiap hari rumput sahaja. Dia tak makan benda-benda lain. Maksudnya dia ada akal lagi. Dia boleh berfikir secara waras apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala larang. Tapi pilihannya itu adalah pilihan untuk jadi manusia yang kufur. Maka mati itu seperti yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak hadis. Mungkin kita akan bawa lagi selepas pada ni. Saya pun tuan-tuan banyak orang cari hadis-hadis tentang macam ni tuan-tuan. Hadis ni banyak. Kita nak cari hadis-hadis ni, kita tengok balik hadis ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita baca, kita dengar huraian daripada para asatizah, kita akan rasa hebat sampai ke tahap macam ni. Kita tak tahu apa-apa pun. Tak dengar. Tapi bila kita berada di situasi sebenar baru kita tahu. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa ni kita kena sentiasa jangan tinggal doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah ya Tuhanku, matikanlah aku ini dalam keadaan husnul khatimah, kebaikan. Wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Ya Allah, jangan kau matikan aku ini dalam keadaan su. Su ini maksudnya keburukan. Mati ini mati dalam keadaan bermaksiat. Kenapa bila kita minta doa macam tu, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita pengajaran supaya kita berfikir tentang dosa-dosa kita. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak sempat banyak ayat pada malam ini. Ini pukul 9 dah. InsyaAllah kita tangguh dahulu, kita jumpa pada akan datang. Ayat yang membicarakan tentang bagaimana tadi orang-orang yang memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat akan datang ini adalah bagaimana kejadian ataupun janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia bila datang kepada mereka ini tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lindung Nabi. Mereka katakan benda kebaikan. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Al-Quran, bawa ajaran agama yang benar yang selama ini kita diikut. Siapakah golongan yang selalu backup Nabi ni? Semestinya sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka semua inilah yang Allah Ta'ala tujukan ayat ini. Para sahabat lain, Anas bin Malik, Abu Hurairah, ramai lagi. Mereka itulah yang akan dijanjikan pada ayat yang seterusnya kita akan baca akan datang ni, tentang syurga-syurga yang cukup-cukup hebat. Itu insya-Allah lah, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang dhaif datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.